mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah, itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat-Nya, kita semua menjadi hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. InsyaAllah. Amin. Rabbal alamin. Memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni. Mari kita sama-sama memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. الذي تنحل بالعقد وتنفرج الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu taala. Apalagi kita bersama-sama dalam siri pengajian kuliah online Hakikat Kehidupan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ni diberkati oleh Allah, diberi kesihatan, dilapangkan, diluaskan segala-galanya. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ni, Waalaikumsalam warahmatullahi pada semua bagi salam. Alhamdulillah kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ni kita akan meneruskan kajian ilmu kita dalam kitab Hakikat Kehidupan pada fasa yang seterusnya, yakni keempat, yakni tabligh. Kita telah pun sentuh dalam perkara ini panjang lebar dalam bab tabligh ini. Dalam kemarin pun kita dah sentuh, semalam pun kita dah sentuh. Dan hari ini kita nak memahami dengan lebih mendalam tentang apa kesan ataupun implikasi tabligh dalam kehidupan ini. Baik, suka saya ulang kaji, suka saya buat murajaah, insya-Allah buat murajaah. Mudah-mudahan kita ulang dan ulang melekat di hati kita ni, insya-Allah.
Adapun apa yang kita bincangkan ni, insya-Allah apa yang kita bincangkan ini benar-benar untuk memahamkan, memberikan kefahaman kepada kita tentang tarif kehidupan yang sebenar. Kepada yang baru mengikuti, alhamdulillah, syukur, tanah dan syabas kepada yang mencari akan kefahaman tentang kehidupan. Jangan ada yang lagi keliru tentang kehidupan ini. Hasil natijah daripada pengajian hakikat kehidupan ini, kita akan dapat satu gambaran yang jelas. Gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan. Kita tak nak lagi kehidupan kita ini terganggu dengan perkara-perkara yang batil. Ada satu kenyataan saya tulis, hidup dengan kepalsuan hanya akan mengundang kelesuan dan kebuntuan, kebosanan. Macam itulah. Hidup dengan kepalsuan. Apa yang dinamakan hidup dengan kepalsuan? Itulah hidup dengan keduniaan. Ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah share. Share dulu banyak-banyak, kongsikan sedekah, satu share satu sedekah, niatkan. Dan lagi banyak share, lagi banyak sedekahnya. Sebab ramai yang mendapat manfaat. Macam semalam, hasil habis pada semalam, ada yang inbox saya. Terima kasih Ustaz, saya baru mengikuti pengajian ni. Dah lama saya cari, subhanallah, saya cari, dah lama dah saya jumpa. Sebab, tuan-tuan lah, sebab sidang penonton lah yang duk sebar-sebarkan ni. Nah, sebarkan, jangan jemu untuk sebarkan. Jadilah ejen kebenaran, sebarkan saja link yang ada. Walaupun nanti ada ancaman-ancamannya, bersedia je lah. Tak apa, serahkan kepada saya untuk mengatasinya, insya-Allah. Dia ada level dia, ada ejen kebenaran, ada pejuang kebenaran. Ejen ni sebarkan. Sebarkan je. Link, copy, link, share. Macam tu Haji Mak Muda kita. Tu dia, ada tulis nama berderet bawah tu. Subhanallah. Sebarkan saja. Soal faham, mereka faham tak faham, itu tolak tepi dulu. Yang penting kita sebarkan ilmu ini. Apakah perbincangan kita ini? Tentang kehidupan. Tengah hari tadi, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan slot penuh kain lagi. Tadi mula dengan duhanya, kemudian tazkirah Jumaatnya, kemudian ada kuliah maghribnya, dan malam ni lagi, subhanallah. Doakan saya supaya Allah berikan kekuatan dan kesihatan untuk terus berjuang menjadi pejuang kebenaran, insya-Allah. Baik, dalam siri kuliah duha tadi, saya sentuh di office, satu office. Ialah yang datang tu, sebab itu tadi kuliah siri yang kedua saya buat. Ialah kebanyakannya itu dia punya tim dia pekerja-pekerjanya seakan-akan seperti kekok kan. Kekok. Kenapa kena ada tazkirah ni? Owner kepada syarikat tu pula jenis ada fikrah. Jadi dia nakkan supaya ada pengisian kepada staffnya. Maka dipanggillah saya, dia kenal saya, insya-Allah, alhamdulillah. Maka saya pun buatkan satu mukadimah. Saya kata, kenapa kena mengaji? Kenapa kena ada ilmu agama? Apa tujuan kita mengaji tentang hakikat kehidupan? Saya pun bawa topik hakikat kehidupan, baru nak start di office itu. Saya beritahu satu je. Saya olah sikit pendekatan. Saya olah pendekatan. Saya cakap, tujuan kita mengaji tentang hakikat kehidupan dan agama ni adalah untuk kita memahami tentang dunia, kehidupan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dia. Kita nak menggunakan dunia, kita nak berhadapan dengan dunia. Apa ilmu yang boleh memperkenalkan kita tentang dunia ini? Tentulah ilmu agama. Sebab tu kita kena belajar ilmu agama. Kenapa belajar ilmu agama? Agama itu merujuk pada apa? Inna dina indallahil Islam. Merujuk pada Allah. Islam itu milik siapa? Allah. Jadi Allah Ta'ala akan memperkenalkan kita tentang dunia ini supaya kita tidak tertipu dengannya. Orang yang berjaya di dunia adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Saya bagi tahu. Nak belajar dunia dengan kekecewaan? Silakan. Sebab tu kena ada ilmu agama. Sebab dengan agama akan membawa dunia ini dengan sebenarnya. Kalau kita tidak ada ilmu agama, kalau kita tidak ada ilmu kehidupan yang sebenar, hakikat, maka kita akan belajar dengan kekecewaan. Saya bagi tahu tadi. Contoh, dunia, duit. Duit ni dunia tidak? Saya tanya tadi. Dunia. Okey. Duit ni apa? Duit. Nampak? Bagaimana kita melihat duit? Duit lah Ustaz. Nampak? Macam mana ni kita nak gunakan duit tapi kita tak tahu duit tu apa? Akhirnya kita akan dipergunakan oleh duit. Nampak? Suami apa suami? Suami dunia ke apa? Dunia. Suami itu di sudut dunia, macam mana kita nak kendalikan dunia itu kalau kita tak tahu ilmu tentang dunia?
Kita nak dunia tapi ilmu tentang dunia kita tak ada. Sebab tu kita tak ada kefahaman. Bila tak ada kefahaman, berlakulah perselisihan faham. Sebab tu ramai konflik, banyak konflik perselisihan faham sebab dia tak faham. Nak dunia tapi tak faham dunia. Nak duit tapi tak faham tentang duit. Tak faham. Bukti orang tak faham, bergaduh. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak tidak? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita menekankan pengajian ini, akhirnya menyingkap satu persatu persoalan-persoalan, satu persatu tanggapan-tanggapan yang selama ini kita sangkakan betul, rupanya salah. Contoh, tanggapan tentang perasaan, tanggapan tentang usaha, tanggapan tentang rezeki. Banyak kadang-kadang kehidupan kita ni keliru di dalam mentafsirkannya. Akhirnya, kita menjadi lesu, letih, penat, bosan. Kita terpaksa melalui seperti ombak di belakang ini. Hidup kita begitu-begitu. Ustaz, apa nak jadi dengan hidup saya ni Ustaz? Adakah begini hidup? Sebenarnya tidak. Yang menjadikan kita di lambung ombak, terumbang ambing ini adalah kerana kita tidak ada ilmu untuk mengendalikan dunia itu. Sebab tu hanya dengan agama sahaja yang mampu mengendalikan dunia. Selain daripada itu, dia akan dipergunakan oleh dunia. Sebab itu mesti wajib bagi kita yang mana nakkan dunia, mesti kena ada agama. Yang mana nakkan suami, mesti kena ada agama. Nak mana nakkan duit, kena ada agama. Nak ada isteri, nak kena ada agama. Agama inilah yang akan membantu kita. Soalannya, agama inilah bagaimana kaedah kita nak terjemahkan. Itu yang kita bincangkan dalam hakikatun. Hakikatun. Nampak? Jadi bila kita hidup dengan hakikat, dengan sebenar, maka kita akan boleh membezakan yang batil. Akhirnya barulah. Dan ilmu yang benar, akhirat ini, bila kata dunia, melihat dunia dengan akhirat, melihat kehidupan dengan yang sebenar, maka dia akan jadi mahal. Hidup ini akan jadi mahal. Mahal ni maksudnya tidak mudah untuk dipermainkan. Tidak semudah-mudah untuk dijual. Tidak semudah-mudah untuk ditukar ganti oleh perkara-perkara dunia. Tidak semudah itu. Sebagai contoh para sahabat yang diberikan tawaran untuk meninggalkan kehidupan agama dengan dunia. Dia tidak akan buat. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi itulah kita tak nak dia makin mengaji makin keliru. Hati-hati. Saya kira saya syukur pada Allah Ta'ala dengan ada ilmu ni, Allah berikan pengajian hakikat kehidupan. Benar-benar kita sentuh tentang kehidupan. Banyak falsafah-falsafah nanti daripada siri yang seterusnya. InsyaAllah lepas habis pada pengajian ni, tabligh ni, kita akan masuk pada qaul haq ataupun lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Itu akan lebih kepada memperincikan tentang sangkaan-sangkaan manusia. Allah, itu lagi. Seronok kita bincangkan ni nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak cepat pedih ulu hati ya Tuan Ilyas. Dah ada kebenaran, tiada cepat dah dia ulu hati kita, insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Benar, hidup yang benar ini mahal. Hidup yang benar itu mahal. Tiada tandingan, tiada bandingannya. Jangan kita murahkan dia kerana dunia. Sebab tu dunia ini kita buat dia. Kita yang buat dia. Contoh, dunia perniagaan. Kita yang corakkan perniagaan, tiba-tiba kita rasa mahal dengan perniagaan. Manusia Allah bagi kekuatan mencipta Ferrari, buat kereta Ferrari. Kita buat dia, tiba-tiba kita pakai, kita rasa mahal. Punyalah manusia hari ini, kalau dia tidak belajar tentang ilmu hakikat, tidak belajar mengenal tentang kebenaran, dia akan direndahkan oleh dunia yang sebenarnya di bawah tapak kaki dia je. Dunia ni tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, di bawah tapak kaki. Kita pijak, tu dunia lah, bumi, dunia. Kita panggil di ni, bawah. Dunia, tu bawah. Jadi mana mungkin benda yang di bawah dijunjung di atas? Mana mungkin? Melainkan kita sendiri meletakkan diri kita di bawah. Nampak?
Tiada satu benda dunia yang mampu memberi nilai pada diri kita kerana kita sudah bernilai lebih nilai daripada dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kenapa kita mudah tertipu dengan dunia? Sebab kita tak kenal dunia. Puan Zizah Nayan, kenapa tertipu? Sebab tak kenal. Kita tidak melihat dunia dengan kacamata akhirat. Kita tidak melihat dunia dengan kacamata kebenaran. Sebab itu ada kaedahnya, Puan Zizah. Sebab itu pengajian hakikat ni diajar untuk melihat kebenaran. Melihat dunia dengan sebenarnya. Jangan lihat dunia dengan dunia. Lihat duit dengan duit. Habislah. Duit tu sifat dia apa? Penipu. Sebab apa? Duit itu dunia. Dunia itu penipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Apa makna penipu? Jangan ikutkan keadaan duit. Kalau duit tengah banyak, jangan selesa dengan yang banyak. Sebab banyak belum tentu ada kekal. Ini banyak saja duit, dah jalan berkepak. Mula order sana sini. Mula dah tak lupa daratan. Tertipu. Tengok-tengok habis duit. Nampak? Dan janganlah kita risau ataupun lemah ataupun tunduk dengan keadaan tiada duit. Tipu je tu. Kejap lagi ada lah. Duk mengacau, marah-marah, tutup ada duit. Nak cakap apa pula? Sebab tu dunia ni sifatnya wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tipu. Jadi benda penipu jangan jadikan sandaran. Jangan tertipu dengan keadaan dia. Jangan jadikan kita ini ikut-ikutan dengan keduniaan. Sedang dunia itu patutnya ikut kita. Dunia itu makmum bagi kita. Allah tidak sesekali jadikan dunia di sebelah kita. Kerana kita adalah khalifatul fil ard, pemimpin di dunia. Mana mungkin seorang pemimpin duduk sebelah. Dunia di belakang. Dan bersiap sedia untuk ditinggalkan. Pemimpin yang hebat mampu mengarahkan pimpinannya. Jadi apabila kita dipimpin dengan pimpinan yang sebenar, maka dunia akan turuti kita. Kerana dunia sifatnya pimpinan. Nampak? Itu cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kehidupan dunia seringkali menyebabkan manusia lupa terhadap nasib akhirat yang menjadi punca penerakan pada Allah. Benar, kehidupan dunia ini akan menutup situasi manusia dia, keadaan manusia, keadaan kita ini dengan Allah. Contoh, bagus Haji. Dia begini. Kehidupan dunia ni, saya nak bagi tahu, dunia ni kehidupan yang senang. Dunia, kesenangan dunia. Baik, dengan ada kesenangan dunia, dia akan menipu diri dia dengan Allah. Contoh, Allah bagi dia kesenangan, Allah bagi dia kenikmatan, rumah cantik, ada taman, elok, rasa seronok, gembira, tapi pada sama tak solat. Pada yang sama tak amal. Pada yang sama tak taat. Tetapi dia ditutupkan oleh keadaan itu, menyebabkan dia rasa dia okey. Itu nama jahat dalam dunia ni. Jangan main-main. Sepatutnya dengan keadaan kita yang tidak dipanggil apa, hubungan dengan Allah tidak sebagus itu, patutnya kita tidak tertipu dengan kesenangan ni. Sebab kita sedang dengan Allah sedang ada berlaku dipanggil apa, ada gap. Amalan pun kita tahu amalan kita macam mana. Tiba-tiba kita boleh duduk dengan senang lena je. Lena dia tidur senang lenang. Dia tahu amalan macam mana. Zikir jarang-jarang baca Al-Quran. Kadang-kadang selawat boleh bilang, solat awal waktu. Kadang-kadang tak menentu. Dia boleh bilang. Tetapi kerana kesenangan dunia, dia tak heran lah. Dengan aurat tak terjaga. Semua suruhan Allah boleh ditutup dengan kesenangan dunia. Agak-agak dia stres. Sebab stres ni, kemungkinan kesan dia daripada dosa. Itu datangnya tekanan. Ada kaitannya dengan dosa sebenarnya. Cuma orang tak nak kaitkan. Tak apalah. Jadi dia tutup stres itu dengan keseronokan. Dia buatlah function. Dia buat hiburan. Dia buatlah jalan-jalan. Jadi dia menutup keadaan dia. Sedangkan dia ini tak ada amal. Tapi kerana kesenangan itu menutup dia yang dia tiada amal. Akhirnya dia boleh membeli keseronokan dunia dengan dunia. Tertipu tidak? Tertipu. Dia panggil istidraj.
Hati-hati tuan-tuan. Kesusahan pula. Kesusahan pun boleh menipu dia. Dengan susah dia ingat dia tidak susah nak beramal. Berapa ramai orang tertipu dengan kesusahan dunia menyebabkan dia tidak beramal. Contoh, dapat suami yang tidak bagus. Dapat suami yang menyusahkan. Akhirnya alasan, saya susah nak jadi baik ustaz. Kenapa? Suami saya tidak baik. Berapa ramai orang jadikan alasan dengan keadaan dunia ni yang susah. Lalu dia susah untuk beramal. Sedangkan beramal tiada kena mengena dengan susah dunia. Dia kena mengena dengan iman di dada. Sejauh mana yakin dia di dalam dada dia itu, sekuat itulah dia beramal nanti. Sekuat itulah dia akan menjaga ketaatan. Sekuat itulah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu hati-hati dengan keseronokan, hati-hati dengan kesusahan, hati-hati dengan kesenangan, hati-hati dengan kesusahan. Dua-dua boleh tertipu. Susah pun boleh tertipu, senang pun boleh tertipu. Sebab tu saya tulis satu kenyataan. Saya tulis apa? Susah tidak merasa susah, senang tidak merasa senang. Susah tidak merasa susah, senang tidak merasa senang. Habis itu nak rasa apa ustaz? Rasalah tenang. Bagaimana nak rasa tenang? Kehambaan. Sebab kalau susah, kita merasakan susah, maka perasaan susah itu akan mengawal kita untuk berubah. Susahlah, suami tak bagus, saya tak ada ini. Dia alasan demi alasan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kebanyakan ulama memilih jalan susah. Kenapa dia begini? Susah, dia tak nak merasa susah. Sebab kesusahan yang diisi dengan amalan menyebabkan dia tidak akan merasa susah. Kesenangan tidak merasa senang. Kesenangan dunia diisi dengan kesedaran. Maka dia tidak akan memikirkan kesenangan itu. Kesedaran, contoh banyak duit. Banyak duit, senang kan? Boleh beli apa yang dia nak. Tapi kerana kesedaran dia tentang hakikat kehidupan yang sebenar, maka dia tidak merasa senang-senang nak apa aja. Sebab setiap benda akan ditanya. Nah, begitu. Malah lebih cepat kita akan rasakan perkara itu kalau kita berasa dalam kesusahan. Lepas tu ulama banyak memilih untuk susah. Nabi SAW memilih untuk susah. Bersusah-susah. Macam malam ni pukul 10.30 baru nak start kelas. Bersusah-susah. Sebab bila kita susah, tidak merasa susah. Malah kesusahan yang kita isikan dengan amalan. Maka kesusahan itu akan mengubah keadaan itu menjadi keadaan yang lebih baik. So dengan amalan dia lah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebab itu kita boleh senang dengan dan susah itu dengan keadaan dan kebenaran. Tapi orang yang mencari Allah, dia bukan mencari senang, dia mencari tenang. Ingat, orang yang mencari Allah itu yang mencari tenang, bukan mencari senang. Sebab kemungkinan orang yang mencari Allah semakin dia mencari semakin susah. Tetapi kerana ketenangannya dia tidak merasa susah. Itu dia. Sebab tu bila kata berjalan menuju Allah, itu sampainya pada ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, sebab itu bila kita duduk di tengah-tengah kesusahan, nak tengok kita ni benar-benar duduk di dalam ketenangan atau tidak, duduklah di tengah-tengah kesusahan. Itu dia. Bukti itulah baginda Nabi SAW. Dia nak bagi tahu. Dan ini berkaitan rapat dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam yang penuh barakah ni. Bila kata keseimbangan, Allahumma sholli ala Muhammad. Okey. Bila kata kalau kita lihat, dia panggil tabligh ini. Kata kunci pada tabligh ini adalah menyampaikan. Dalam konteks nak menyampaikan, dia mesti berada di dalam keseimbangan.
Perhatikan baik-baik apa maksud keseimbangan. Keseimbangan ini membawa erti tiada ada ia panggil gangguan atau halangan berpunca daripada keadaan. Tak ada dah. Dia seimbang. Dia dah seimbang. Baik. Contoh ya. Dalam kehidupan, Allah berikan dua. Fa inna ma'al usri yusra. Senang. Baik. Orang yang seimbang adalah dia tidak lagi terkesan dengan kesusahan, terkesan dengan kesenangan. Dia tidak lagi terkesan. Dia tidak lagi terkesan dengan kesusahan dan kesenangan. Apakah yang menyebabkan dia tidak terkesan, Ustaz? Apakah yang menyebabkan dia mampu mengharungi kesenangan dan kesusahan? Kerana dia sudah berada pada tahapan keseimbangan. Seimbang dia. Apakah yang menyebabkan dia seimbang? Kerana apabila dia mula meletakkan dirinya pada kedudukan hamba. Kita dah bincang semalam kehambaan. Maka seorang hamba dia tidak kisah dengan susah. Seorang hamba dia tidak akan terkesan dengan senang sebab statusnya masih hamba. Sebab itulah Abdullah. Duduk pada apa? Jadi apatah lagi di saat susah, di saat senang, yang dilihat itu hanyalah satu saja. Tuntutan ataupun tanggungjawab. Tanggungjawab itu tidak akan terhalang dek kerana susah ataupun tidak akan lalai dek kerana senang. Itulah orang yang seimbang. Kerana dengan sifat sebagai hamba, yang dilihat pada keadaan itu adalah kekuasaan Allah. Allahnya menguasai susah, Allahnya menguasai senang. Bila kata Allahnya menguasai susah dan senang, maka duduklah dengan Allah. Maka duduklah dia dengan Allah. Duduklah dengan Allah. Apa maksud duduk dengan Allah? Pakailah sifat kehambaan tadi. Kemampuan dalam menerima kurang dan sederhana dalam menerima nikmat. Macam mana tu? Kurang faham saya. Maksudnya apa? Maksudnya kurang menerima. Kemampuan dalam menerima kurang dan sederhana dalam menerima nikmat. Maksudnya dia begini. Okey. Maksudnya susah, dia tidak akan memikirkan kesusahan. Kerana kesusahan itu sebagai ujian untuk dia melaksanakan suruhan. Itu je. Allah bagi dia susah. Itu untuk Allah uji dia. Mampu tak melaksanakan suruhan di saat susah. Di saat Allah berikan dia senang, maka dia tidak akan melalaikan suruhan Allah. Contoh, suruhan yang pertama. Dan selama-lamanya Allah suruh, la tusyrik billah. La tusyrik billah.
Baik, suruhan Allah, suruhan la tusyrik billah ni jangan syirik. Okey. Baik, dalam susah, dalam senang, maka dia tidak terkesan dengan kesusahan. Di saat susah datang, di saat Allah uji kesusahan, maka kekuasaan masih duduk pada Allah, bukan pada susah. Itu ada orang yang seimbang. Orang yang seimbang. Maknanya dia telah nampak kuasa, kesan. Kan kita dah belajar pada fasa sidik, amanah, fatonah dah. Dengan hati, dengan fikiran dan dengan sunatullah ini digabungkan, menyebabkan benar-benar dia mampu mengawal keadaan yang berlaku dalam situasi itu apabila yang dilihat hanya kuasa Allah. Allah yang berkuasa atas susah. Allah yang berkuasa atas senang. Maka jangan syirikkan Allah. Jangan kata susah yang berkuasa, lalu kita pun turuti kehendak susah. Jadi tak seimbang lah, dia tak fokus. Bila susah dia tak fokus. Dia pening, dia takut, dia resah, dia tak fokus lah tu. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduk dengan Allah, duduk dengan takdir dan aturannya. Berapa ramai hari ini bila kata susah, dia mula meletakkan bahawa susah itu akan menyebabkan dia melarat. Lalu dia pun akan risau serisau-risaunya dan menyebabkan dia akan meninggalkan suruhan Allah di saat susah. Apatah lagi nak ingat Allah di saat susah, maka yang diingat adalah susah. Lalu dia nak lari daripada susah. Yang dia lihat, yang dia tengok itu adalah susah. Dan dia nak keluar daripada susah. Itulah hidup dia, susah. Dia tak ada cerita Allah. Susah dan susah dan susah dan susah. Dia nak cerita nak senang. Nak senang macam mana? Nak susah, nak senang. Nak susah, nak senang. Akhirnya, dia akan lari daripada ketentuan Allah. Dia tak duduk dengan ketentuan Allah. Allah takdirkan dia susah. Bukan bermakna Allah takdirkan dia susah selama-lamanya. Sebab kita tak tahu. Maka Allah nak tengok kita ni berharap pada Allah tidak. Itu je. Ketika susah dan kita bermuhasabah. Ini orang yang seimbang ni. Orang yang seimbang. Dia susah dan dia berubah. Dia susah, dia tidak gelabah. Dia tidak gelabah ni bahasa-bahasa ni. Dia susah, dia muhasabah. Maka apa yang dilakukan ini akan mengundang kepada ridha. Sebab dia muhasabah diri dia. Dia renung, dia menghayati, dia mula seimbangkan diri dia. Dia mula memberikan kehendak diri dia itu kepada Allah. Nak? Nampak tidak? Sebab itu kadang-kadang ada orang dia susah, dia lari daripada susah dan dia senang. Bila senang, dia lalai. Dia macam bawa kereta lah tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Saya bagi ni bukan soal jalan lurus ya. Soalnya, dia tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Bawa kereta, ini kata susah, ini kata senang. Baik. Dia tidak akan sengit. Dia tidak bawa kereta tu, itu kata nama seimbang. Dia tidak cenderung ke senang, dia tidak cenderung ke susah. Dia menuju kepada Allah. Ini dah tabligh. Dan ini hasil ini mesti dapat dengan iman. Yang ini kita bincang tentang soft. Ini adalah iman. Itu dengan dipanggil amanah dan akal yang waras. Dan datangnya satu dipanggil perbuatan, af'al. Af'al yang jelas. Ini torik ni jalan ini. Maka datanglah menyampaikan dia. Iman mengawal akalnya, mengawal perbuatannya.
perbuatan itu jelas halal dan haramnya. Dia dah tidak berbolak-balik dah. Dia dah jaga segala tuntuannya. Ini tidak bawa kereta kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Orang mabuk ketum dia panggil. Bila susah terikut, susah. Bila senang, lalai, senang. Cepat. Inilah manusia yang tidak seimbang. Nampak? Benar Ustazah Janin Tahadun. Orang beriman, dia tidak akan duduk pada situasi ini. Susah dan senang bukan misi dia. Misinya Allah. Tidak mengapalah susah jika Allah ada bersama. Apatah lagi senang, yang penting Allah ada bersama. Sebab jalan yang dia nak lalui itu jalan tenang. Tenang ini yang akan boleh kontrol keadaan. Bila dia duduk dalam tenang, maka ketika susah dia tenang, ketika senang pun dia tenang. Tapi tenang bukan kerana senang, dia tenang kerana sudah berada pada fasa yang tiga ini. Cuma sidang jemaah mata Allah SWT, ya, jangan kata susah kalau belum benar-benar minta tolong dengan Allah. Benar? Dan memang ujian kesusahan akan dilalui. Sebab orang hari ini tidak mahu bersusah-susah untuk Allah. Nah, macam kita bincangkan tadi. Cuma di sini, apabila dia terkesan dengan susah, atau dia akan cakap begini, saya dah macam-macam buat dah Ustaz. Mana dia belum buat. Saya dah payah dah Ustaz, maka dia belum buat. Itu sebab apabila kesenangan yang masih terkesan dengan diri dia, ataupun kesusahan masih terkesan dengan diri dia, maka dia belum lagi meletakkan iman, amal dan perbuatan yang jelas di dalam hidup dia. Dia masih mendambakan keadaan. Dia mengimpikan satu suasana yang senang. Maksudnya dia masih melihat kepada kebendaan. Nah, itu ceritanya. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalau kita lihat, memang orang beriman dia terkesan dengan Allah. Orang seimbang ni, bila kata iman, yakni sudah meletakkan kepercayaan, yakni keyakinan. Yang mana keyakinan ini telah dibina dengan jalan, contoh jalan ilmu, dan ilmu yakin, ainul yakin dengan melihat, hakul yakin dengan merasai. Ini semua ni kita dah bahas dalam sidik ni. Sidik, amanah, fatonah ni. Tiga-tiga ni kita dah bahas dah. Semua ada. Contoh melihat kekuasaan Allah, ada dah. Merasai ni duduk pada sunatullah. Ilmu pada peringkat awal, iqra' tu sidik. Maka dengan keyakinan itu, maka yang akan dia tumpukan dalam hidupnya itu adalah dia terkesan dengan Allah. Itu dia panggil cepat sentap tu. Sentap diri dia cepat terkesan dengan suruhan dan larangan dah. Bukan lagi terkesan dengan keadaan. Dia tidak lagi terkesan dengan keadaan, dia terkesan dengan suruhan dan larangan. Itu saja. Ini seimbang. Ini orang yang dah seimbang. Mana dia dah seimbang, kalau kita boleh buat, dia begini. Semuanya telah berpusat di tengah. Kiri kanan kosong. Mana susah pun tidak, senang pun tidak. Tetapi yang ditumpukan di tengah-tengah ini adalah suruhan. Yang dijaga adalah larangan. Dipusatkan. Apa pun kondisi dia susah ke, suruhan dan larangan tetap dijaga. Apa pun kondisi senang ke, suruhan dan larangan tetap dijaga. Itu namanya seimbang. Nampak? Itu namanya seimbang. Nah, tengok. Kalau kita masih lagi melihat-lihat keadaan,
Contoh ya, contoh keadaan satu. Bila kata suruh melakukan kebaikan, contoh isteri atau suami, samalah dua-dua ni. Bila kata melakukan kebaikan ataupun sayang, kita ambil satu word kat sini, sayang. Baik, cuba perhati baik-baik. Apabila sayang ini tidak benar-benar dari hati, dari jiwa, yang tidak dibangunkan dengan kefahaman, maka dia sayang ini akan tengok susah dan senang. Dia ikut keadaan. Kalau time dia senang atau dia suka, time dia duka. Time dia suka dia akan buat, time dia duka dia tak buat. Nampak? Jadi hanya nafsu lah kalau begitu. Sayang itu bukanlah sayang yang bersandarkan kepada kebenaran. Sayang itu bersandarkan kepada keadaan. Jadi itu nafsu. Itu nafsu. Nampak? Maka bila kata sayang yang dibangunkan dengan seimbang. Jadi sayang yang seimbang dia macam ni. Dia duduk ke atas dah. Dia tidak duduk pada keadaan susah, senang. Tak ada. Dia semua dah naik ke atas. Mana sayang ini diletakkan pada Allah, maka sayang ini diterjemahkan dengan suruhan. Jadi Allah suruh apa? Jadi dia buatlah. Dia panggil af'al, perbuatan. Bukan sebab sayang kerana susah dah tak sayang atau sayang kerana senang. Mana dia masih ke kiri. Bila ke kiri dia akan pecah. Dia akan berpecah. Dia akan pergi ke sini. Dia akan terpisah. Tapi kalau dia naik, letakkan sayang itu pada ke atas, yang ini kembalikan pada iman, yakin. Maka dengan keyakinan itu dia melakukan suruhan sayang itu, dia turun kepada af'al. Perbuatan ini dia turun kepada perbuatan yang menyayangi, manfaat. Inilah seimbang. Seimbang, dia dah tak ada sebab baik ke, jahat ke, tak. Ni suami belai lebih sikit, sayang lebih. Isteri, sebab tu yang dikatakan tak adil tu. Tak adil kat sini lah. Orang yang tak adil, ada orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mampu adil, itu orang yang mengenal Allah. Dia buat bukan sebab isteri tu belai lebih, dia buat. Tak. Dia buat sebab dia kenal Allah dan Allah suruh sayang. Allah suruh buat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu fa'il lam ta'dilu fawahid. Kalau tak mampu satu dah lah, jangan dua lah. Ini pun tak lepas sebab dia kena melalui fasa siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Macam mana dia nak melakukan af'al, perbuatan kalau masih lagi terkesan dengan keadaan? Kalau nak keluar daripada keadaan ini, dia kena belajar balik tentang siddiq, amanah, fatonah tu. Nampak? Dia kasih sayang mengatasi segala-galanya sebab dia pada Allah. Bukan segala-galanya sayang ini. Tak. Sayang ini, kalau letak pada susah, letak pada senang, dia akan hancur. Sayang ni, dia kena letak pada yakin ni, Allah. Bila pada Allah, dia hanya suruhan. Allah suruh sayang isteri. Sayang je lah. Allah suruh sayang suami. Sayanglah. Tapi Ustaz, dia tak seimbang, nampak? Dia mula goyah, dia, tapi dia tak seimbang tu. Ya Tuan Syafiq Farhan, sayang yang tidak diletakkan, tidak kembali kepada Allah pada keadaan, dia akan tengok pada situasi lah. Senang susah, dia tengok kendong ke ataupun bawa berjalan ke, yang mana dia yang senang dia sukalah. Sebab itu apabila semuanya dikembalikan kepada Allah, daripada Allah, Allah Rabbul Jalil, ini telah, apabila semuanya itu kita letakkan pada kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka Allah akan berikan, Allah anugerahkan Allah anugerahkan yakin. Ini anugerah.
Keyakinan ini akan membimbing kepada keikhlasan sebenarnya. Keikhlasan ini akan menghasilkan kepuasan. Baik, daripada sini kalau kita lihat, dia sudah tidak pergi ke kiri ke kanan dah, tak ada. Dia dari Allah je. Bila kata kita berjaya kembali kepada Allah dengan kefahaman yang benar, maka dari Allah jugalah Allah akan titipkan kembali keyakinan, maka kita beramal dengan yakin, kita melakukan dengan tanpa mengharapkan balasan susah atau senang. Contoh, dia layan suami ni sebab dia tak nak susah sebenarnya. Dia nak senang. Dia buat masih lagi dia tengok kiri kanan ni. Tidak. Dia mengharapkan betul-betul dari Allah. Lalu Allah akan berikan dia kepuasan. Maka di sini akan datang istiqamah. Sebab dalam bab tabligh ini juga kita akan bincang tentang istiqamah. Amantu billah summastaqim. Maka tenteram hatinya kerana dari susu jalurnya dari atas turun ke bawah. Maka di sinilah istiqamah ini kerana dia sudah berada pada kepuasan lalu melaksanakan amalan tanpa ada berbelah bagi. Nampak tidak? Soalan susah sangat ke nak sayang, memang sebab sayang bukan milik manusia. Memang ada orang memang susah dan bukan kata susah, memang tak dapat pun sayang. Sebab tu yang ada hanyalah melayang. Kahwin lama-lama bergaduh. Sebenarnya tak bergaduh. Yang bergaduh ni sebab dia tak seimbang. Dia masih terikat dengan susah, masih terikat dengan senang. Dia masih ada duduk di kiri dan kanan, di kiri dan kanan. Sedangkan Allah suruh kita istiqamah, terus jalan. Tak di kiri kanan, kiri kanan. Orang yang masih berada di persimpangan, dia belum lagi ke depan. Dia duduk kat sini je. Dia belum berjalan ke mana-mana pun. Nak ke kiri ke kanan. Nak A ke nak B. Nak A ke nak B. 20 tahun buat kerja macam ni. Sebab tu akhirnya tak dapat apa-apa. Nak susah ke nak senang. Nak apa ni? Nak apa ni? Nak buat dia masih berkira-kira pada kedudukan, maka dia tak ada apa-apa pun performance. Tak ada pun menyampaikan. Akhirnya rumah tangga dia ini, orang akan tengok macam, bukan orang tengok dia sendiri yang cakap, rumah tangga aku tak ada apa-apa. Payahlah. Memang payah. Memang payah. Adil milik Allah. Susah. Tak boleh. Kuat milik Allah. Tak boleh. Manusia tak boleh kalau Allah tidak bagi. Benar Tuan Syafiq Farhan. Amalan yang dah tak berbelah bagi sebab dia dah dapat kepuasan dalam diri. Sebab tu dari awal lagi perbincangan kita, tengok perbincangan Siddiq. Yang baru mengikuti, mari saya buat ulang kaji sikit. Tengok. Bila kata Siddiq, ini melihat kepada kekuasaan. Nampak? Ni permulaan hidup cari kebenaran. Tak, kebenaran ni duduk kat mana? Ada pergi kat mana? Ni saya ringkas-ringkaskan. Kat mana amanah ni? Jiwa. Ini pun dah jiwa dah. Ini pun dari jiwa. Tapi di sini jiwa yang lebih diketengahkan. Diri. Jiwa ni melihat sifat. Dibangunkan kasih sayang dalam jiwa. Dibangunkan kebenaran dalam jiwa. Sebab dari Siddiq, Allah masukkan amanah. Kita amanah membawa kasih sayang. Bukan sebab orang. Sebab Allah bagi dah sayang tu. Nampak? Jadi amanah dah dimasuk mana jiwa. Maka jiwa ini, dia mula membawa akal dia untuk berfikir dengan baik. Dia bukan sebab fikir orang. Dia fikir bagaimana nak terjemahkan sifat ini dengan baik. Ini akal. Maka daripada akal ini datangnya kebijaksanaan yang dipanggil fatonah. Dan pada fasa ini, pada fasa Siddiq ini, kita dah tundukkan dah nafsu. Sebab itu orang kata tegas tu. Sebab kita tak nak nafsu kacau pada peringkat amanah, nafsu kacau. Kita tak mau. Nampak?
Jadi waktu ni bila kekuasaan dan kebenaran kita utamakan, maka nafsu akan ditundukkan. Nafsu hanya tunduk dengan kekuasaan Allah, bukan dengan amalan kita. Bila nafsu ditundukkan pada peringkat awal, sebab tu ada peringkat sidik ni panjang kan, kita cerita itu hari. Nampak? Maka barulah jiwa ni boleh membawa amanah. Bila jiwa membawa amanah, maka keluarlah sifat-sifat mahmudah. Maka akalnya akan dipermudahkan untuk melaksanakan segala tuntutan, fatonah. Maka di sinilah seimbang datang tabligh, barulah dia boleh menyampaikan apa yang telah dirasai, dah telah dimiliki. Barulah ketika dia sampaikan, dia menyampaikan dengan tenang. Sebab apa tenang? Dia tidak lagi terikat dengan keadaan. Sebab keadaan daripada fasa 1 ni dah selesai dah. Kat sini dah selesai dah sebenarnya. Nampak tidak? Jadi akal kita pun masih lagi tak waras. Akal tak waras. Jadi macam mana nak seimbang dalam menyayangi? Sebab dia tak menyayangi dengan hati. Dia masih dengan akal. Itu bila menyayangi dengan akal, sebab tu dia akan tengok kebendaan. Lama-lama dah tak cantik lah. Dia tengok benda. Dia compare. Dia mula cari keburukan. Sebab yang dilihat itu dengan akal. Akal pula kerana duduk dengan nafsu. Nampak? Tapi bila kita ada fasa ini, sidik, amanah, fatonah dan tabligh, maka nampak jelas susunan kehidupan kita. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat dalam nota ni, nampak Allah kata, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana saja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Makna dia telah melihat secara keseluruhan. Melihat secara keseluruhan bahawa inilah kekuasaan Allah. Benar, akal perlu waras dengan iman yang jelas, Puan Zainab Ramli. Akal ni fasa amanah, dia perlu tunduk kepada kehendak jiwa yang telah dimasukkan kebenaran. Waalaikumsalam Puan Ilyas Mekong Tuan daripada Thailand, Kap Kum Kap Thailand. Terima kasih kerana menonton. Ini pengajian hakikat kehidupan. Panjang lebar kita dah bincangkan tentang hakikat kehidupan. Kita nak merungkai persoalan-persoalan kehidupan. Banyak lagi sangkaan-sangkaan yang kita terlepas pandang dalam kehidupan ini. Nampak? Akal, bila diletakkan semata-mata akal, maka nafsulah yang akan ditungganginya. Nampak? Maka di sini pada Abu Amru, dan ada yang mengatakan kepada Amru As-Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak akan kutanyakan kepada orang lain selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah sudah mencapai tahapan yang sempurna. Maksud sempurna ni dia mengikut susunan tadi, dia akan istiqamah. Dia istiqamah. Nampak tidak? Nah, benar Puan Rokiah Mustafa. Kalau itu yang kita rasakan bagus. Sebab amanah memang berat. Amanah itu mesti diselesaikan dengan siddiq. Kalau dia tidak siddiq, dia tidak amanah. Kalau dia tidak amanah, dia tidak fatonah. Maka dia tidak tabligh. Sekiranya dia tidak tabligh, dia tidak fatonah, dia tidak amanah, maka dia tidak siddiq. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana mahu menipu Tuan Ilyas? Sebab yang dilihat hanya Allah. Nampak?
Dia tidak akan mengambil alih tugas Allah. Dia tidak akan mengambil alih. Dia mengambil alih, contoh, abang akan menyayangi kamu. Akulah yang akan berusaha. Dia masih lagi menipu, kata-katanya batil-batil masih banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu dalam fasa ini tiada lagi persoalan yang akan zahir, sebab melatih jiwa agar sentiasa melihat kekuasaan Allah adalah kemuncak kepada pembentukan akhlak terpuji. Apabila kita mencapai tahapan yang sebenar, itu kita berada pada tahapan yang tertinggi, jadi keseimbangan tadi. Ya? Keseimbangan. Sebab apa dia tidak terkesan dengan keadaan? Kerana dia telah melihat mata basirahnya. Sebab tu kita doa, Allah ilhamkan, ya Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu, bimbing aku dengan cahayamu. Baik. Jadi tuan mahu Farhan, apa pandangan Ustaz jika hanya ada tauliah bagi berceramah? Dia ada pro and con, Tuan Farhan. Bukan kata ceramah saja, Tuan Farhan. Apa saja yang nak diceramahkan, motivasi ke, ceramah tentang kehidupan ke, itu mesti kena ada bimbingan. Tujuan dia adalah untuk membendung, itu saja. Tak ada masalah. Macam kita lah ambil lesen kereta kan. Sedangkan ramai orang boleh bawa kereta. Semua orang boleh bawa kereta. Ada yang mahir pun ada. Tapi bila ada lesen kereta, itu kan lebih terjamin dari sudut pembawakannya. Itulah tauliah. Jadi tauliah ini silat hari bulan. Saya waktu Tuan Muhammad Farhan, almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, minta tauliah tau. Isi borang, dia cerita saya isi borang nak ambil tauliah. Dia cerita kat saya. Ketika dilihat yang minta itu Datuk Abu Hasanuddin, tak payah tauliah dah. Biarlah yang berautoriti sendiri yang mengatakan tak payah tauliah. Kita ada badan autoriti, kita raikan. Bagi saya, contoh, Tuan punya soalan, Tuan Muhammad Farhan, soalan sama dengan orang poligami. Apa pandangan Ustaz orang poligami di Selangor, contoh? Yang susah dengan undang-undang. Kena ada statement bank, kena adalah persetujuan daripada wali. Wali kena turun, kena bicara. Dia punya undang-undang rigid. Sehingga ramai orang tak nak mengikuti cara nikah di Selangor untuk poligami sebab dia ada banyak technical part. Orang tanya saya, apa pandangan Ustaz tentang nikah? Sedangkan nikah tak perlu disusah-susahkan. Saya jawab balik, bagi saya bukan sebab susah. Bagi saya sebab sejauh mana dia bertanggungjawab untuk memastikan rumah tangga ini ditegak dengan yakin. Dengan bersungguh. Sebab setiap kesusahan pasti ada kesungguhan. Pasti. Jadi saya melalui fasa yang susah itu untuk kahwin. Nampak? Jadi itu membuktikan kita bersungguh atau tidak. Itu je lah. Kadang-kadang kalau senang, semua orang senang, dia tak ada kesungguhan lah. Tak ada susah. Dia tak ada susah. Nampak tidak? Sayang kepada manusia tapi kita sayang pada Allah. Dia apabila kita katakan abang sayang kamu, boleh. Tidak menjadi kesalahan. Yang menjadi salah tu bila sebut sayang lupa Allah. Bila kita abang sayang kamu dengan kasih sayang Allah, itu cara dia. Abang sayang kamu dengan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah lah abang menyayangi kamu. Itu sebenarnya. Poin dia sekarang, Puan Zainab, terpisah. Sayang Allah juga, sayang kita pun juga. Jadi, ada dua. Bila ada dua, seakan-akan kita boleh kontrol sayang itu sendiri. Menyebabkan manusia akan mengkhianati kasih sayang itu. Sebab tu dipanggil mengkhianati kasih sayang. Nafsu lah. Nafsu. Sebab itu sayang itu dengan Allah. Bukan kata tak sebut. Sebutlah, tak ada masalah. Tak dosa pun. Abang sayang kamu. Bang, saya sayang abang. Sungguh-sungguh saya sayang abang ni. Pegang muka dia. Abang pandang saya dah. Abang, saya sayang abang. Kenapa ni? Saya sayang kerana menyatakan kasih sayang Allah. Itu sebenarnya. Okey.
Ini soalan mana ni Tuan Farhan? Apa pandangan ahli parlimen yang melompat? Tanyalah akta, ada akta melompat. Patutnya jangan bagi akta lah. Senang je. Dia alang-alang dah tanya ni Tuan Muhammad Farhan. Saya nak bagi tahulah. Politik itu apa? Politik tu macam rumah tangga juga. Apa pandangannya kalau kita hari ini tak setia? Isteri yang melompat ni, isteri yang bercerai ni. Apa pandangan isteri yang bercerai? Apa pandangan suami yang bercerai? Dia adalah pengurusan, sistem pengurusan. Jadi sistem pengurusan itu ada dia panggil kecacatan, akan berlaku kecacatan dalam pengurusan. Bila sesuatu pengurusan, siasah tu pengurusan. Politik rumah tangga, politik negara. Politik itu adalah siasah, itu pengurusan rumah tangga, pengurusan negara. Dan pengurusan ini mesti ada organisasi. Organisasi ini dia bukan baiat. Dia bukannya satu benda yang mesti sami'na wa ata'na. Dia baiat ni dengan Allah je. Sami'na wa ata'na dengan hukum Allah. Dengan agama Allah. Organisasi bukan agama. Organisasi itu adalah urusan. Bila kita orang agama, kita ada agama, sudah pasti memberi kesan kepada organisasi. Bila kita ni orang agama, sudah pasti memberi kesan kepada rumah tangga. Itu maksud dia. Jadi pengkhianatan dia berlaku apabila kita berjanji untuk buat baik tidak buat. Atau khianatlah, pecah amanah. Janji nak didik isteri tapi tak didik. Khianat. Allah bagi isteri suruh didik isteri tapi kita takut isteri. Kita diamkan, kita biarkan. Bagi saya pengkhianatan sebelum dia politik datang kemudian. Politik datang kemudian. Politik negara datang kemudian. Masuk kemudian ni, dia bermula dengan rumah tangga. Rumah tangga membawa kepada negara sebenarnya. Sebenarnya pengkhianatan berlaku pada rumah tangga dulu. Baru dia akan khianat di luar. Kalau berani khianat dengan rumah tangga, di luar akan khianat juga. Hati-hati. Sebab tu benda ni kena pandang secara menyeluruh. Nampak? Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, Allah dah lajak dah ni. 11.45 dah. Baik, jadi kesimpulannya sistem pengurusan keluarga yang tidak berdatang kasih sayang kerana Allah punahkan anak. Benar. Apa saja sistem yang tidak kembali kepada kebenaran, dia akan hancur, binasa. Dia ada berlaku pengkhianatan. Sebab tu tadi soalan tadi Tuan Muhammad Farhan kata lompat-lompat ni. Kalau dia melompat itu atas dasar pengkhianatan, maka hancurlah. Samalah juga. Dengan rumah tangga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kesimpulan kita pada malam ni, kesimpulan ni kita sambung lagi sebab kita kena buat kesimpulan untuk keseluruhan pada topik tabligh ini. Jadi maknanya sekarang apabila kita mampu melihat kembali, macam tadi lurus, kita melihat kembali istiqomahnya ni, maka mudah-mudahan apabila kita dah dapat kembali keyakinan itu dengan pemahaman yang benar, maka kita mampu melakukan amalan dengan yakin. Dikurniakan keyakinan, dikurniakan keikhlasan, dikurniakan kepuasan, maka datanglah dia berterusan, istiqomah. Kita nakkan ini, perjalanan begini. Kalau begini ada dalam hidup kita, insya-Allah kita berada di landasan yang benar. Kita berada di landasan yang benar. Jadi sinar jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maka kesimpulannya adalah kita kembali kepada perbincangan ini, perbincangan yang membawa kepada keseimbangan di dalam kehidupan, dalam menyampaikan itu perlu ada ketenangan. Jadi apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ini, itu soalan-soalan begitu kita perlu perhalusi lagi. Kita kena perhalusi lagi. Baik, jadi insya-Allah cukup dulu setakat ini pada malam ini.
Kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak input yang kita boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berikan kefahaman, insya-Allah, untuk kita faham bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini tanpa ada kesan daripada gangguan-gangguan keduniaan ini. Kita bimbang ni, keduniaan yang mengganggu kita ni, insya-Allah. Kita tak mau dunia yang mengganggu kita. InsyaAllah. Baik, saya cukup setakat itu dulu. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terkesan bicara, minta maaf lambat sikit mula malam ni. Tadi urusan sikit kuliah semua. Allahu Akbar. Baik, besok insyaAllah saya akan maklumkan untuk ada fitness kolbu. Saya akan maklumkan. InsyaAllah pukul macam biasa. Jika izin, besok kita ada kuliah subuh di tempat jauh. Takut tak sempat. Nanti apa-apa pun saya akan update. InsyaAllah hari Ahad seperti biasa kita ada fitness kolbu. Dan kita akan update dari masa ke semasa, insyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah berkati apa saja usaha yang kita laburkan dalam majlis ilmu ini. Dalam usaha kita menuntut ilmu ini, Allah gantikan kembali dengan kebaikan yang banyak, insyaAllah. Jadi mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan segala-galanya, insyaAllah. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah pilih semua yang menonton pada malam ni dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu Akbar.